Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dengan izin Allah pada pagi yang mulia ini. Dan puan-puan, sekali lagi saya minta maaf minggu sudah tak dapat buat kelas sebab ada kematian dan puan-puan kita tak tahu kematian kita bila puan-puan, entah esok, entah lusa, entah tahun depan, entah 10 tahun lagi, wallahu alam. Tapi sudah tentu kematian itu akan sentiasa menanti setiap hamba Allah ataupun setiap umat yang bernyawa. Jadi siapakah hamba Allah itu sudah tentu kita semua. Puan-puan dan saya sangat bersyukur sebab abang ipar saya arwahnya meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan ahli keluarganya ada belaka bersama dengan beliau. Sempat jaga 4-5 hari di hospital, alhamdulillah. Kita tak tahu macam mana lagi cara meninggal puan-puan. Entah ada ke tidak suami kita, ada ke tidak isteri, ada ke tidak anak cucu kita, wallahu alam. Jadi kita doalah sama-sama. Puan-puan amalkan doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik dan elakkanlah kami dari mati dalam keadaan yang tidak baik. Jadi puan-puan mintalah kita mati dalam keadaan baik ya, insya-Allah. Amin. Okey puan-puan, sebelum kita mulakan kelas macam biasa, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah kita, dan kali ini kita sedekahkan sama-sama khusus kepada arwah ibu ayah kita yang telah pun meninggal dunia ataupun yang masih hidup pun boleh, tak ada masalah. Juga kepada arwah mungkin anak cucu kita, adik-beradik kita, jiran tetangga, sahabat andai, guru-guru. Dan juga kita sedekahkan bacaan Fatihah kita pada pagi ini khusus kepada arwah abang ipar saya yang bernama Asri bin Abdullah. Mari sama-sama kita baca Fatihah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan puan, teruskanlah usaha kita membantu golongan asnaf ataupun orang yang memerlukan. Puan-puan boleh salurkan seberapa yang kita mampu, tak mampu banyak bantu sikit ya. Mudah-mudahan itulah saham akhirat kita yang sebenarnya nanti di hari kiamat, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, berbalik kepada kuliah kita, walaupun minggu sudah puan-puan tak ada kuliah, tapi saya yakin puan-puan sedar, puan-puan masih ingat lagi setakat mana kita dah belajar. Di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk apa kita belajar ni? Tak ada bacaan. Ini bermakna sebelum ni dah berapa bab kita belajar? Tak ingat Ustaz. Sebelum ni dah 4 bab. Ya, bab yang pertama dalam tajuk tahap 3 ni adalah kita belajar apa? Hukum alif lam al-jalalah. Lepas tu sahaja apa? Sakta. Lepas sakta kaedah membaca hamzah wasal. Lepas tu kita belajar pula wakaf dan ibti. Jadi ada berapa bab dah habis belajar?
4 bab, Alhamdulillah. Dan hari ini ataupun sekarang ini kita sedang berada pada bab yang kelima dalam tajwid tahap yang ketiga ini ya. Dan suka saya ingatkan, hari ini dah masuk 26 Oktober 2023 juga bersamaan 11 Rabiul Akhir. Allahu Akbar, cepat benar masa berlalu. Tak lama lagi minggu depan dah masuk bulan baru puan-puan, bulan November ya 2023. Jadi puan-puan, saya nak ingatkan kelas kita betul-betul genap tinggal 4 bulan saja. 4 bulan ni berapa kali Ustaz? Puan-puan kali. Kalau sebulan 4 kali, kali dengan 4 berapa? 8, 16 kali sahaja lagi. Tak banyak puan-puan. Dalam tempoh 16 kali ini juga kita akan adakan ujian penilaian sebelum puan-puan bercuti pada bulan 3 tahun depan. Jadi tadi ada pelajar tanya, Ustaz bila kita nak exam? Anggaran saya mungkin dalam hujung bulan 1 ataupun paling lewat awal bulan yang kedua, bulan 2 tahun depan, awal bulan 2 tahun depan. Tak apa, nanti waktunya ataupun bila dah siap kertas soalan, nanti saya maklumkan bila tarikh yang muktamad ya, insya-Allah. Yang penting sekarang ni puan-puan kena tamatkan dulu bab ataupun tajuk di bawah tajuk, kaedah di bawah tajuk, tanda-tanda bacaan bab yang kelima ataupun dalam buku tajuk ustaz ni bab yang ke-14. Puan-puan, rupa-rupanya hari ni kita dah masuk tanda yang kelima, betul? Yang kelima ni dah masuk dah 2 minggu sudah, tapi tak habis lagi ceritanya. Sekejap lagi Ustaz habiskan cerita. Tapi sebelum kita sambung tanda yang kelima, ada baiknya puan-puan tengok buku tajuk Ustaz. Ada baiknya puan-puan sebutkan tanda-tanda bacaan yang kita dah habis belajar. Start nombor 1 apa dia? Tanda bulat kecil. Nombor 2 tanda apa? Bersambung atau wasal. 3 bulat bujur meninggi. 4 mati atas sukun. 5 huruf mim kecil. Huruf mim kecil ni ada 2 kan? Satu menegak, satu berbaring, betul? Menegak dan berbaring. Yang menegak Ustaz dah cerita dah sebelum ini, tapi tak apa, nanti Ustaz ulang sekarang. Kemudian nanti kita sambung pula yang berbaring. Dan hari ini juga saya akan cuba ajar tanda yang baru yang namanya tanda tanwin. Okey, tuan-tuan puan, setakat ni bermakna sudah berapa tanda kita dah belajar? 5 setengah puan. Tak sampai lagi habis nombor 5 tu, 5 setengah lah. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Rupa-rupanya inilah antara tanda-tanda bacaan yang ada dalam Quran yang kita sebagai umat Rasulullah ni kena fahamkan kaedah bacaan. Dan puan-puan, sebagai contoh tanda yang terakhir sebelum ni kita dah belajar adalah di bawah tanda mati atas sukun. Kita ingatkan tanda mati ni bulat macam tu aja. Rupa-rupanya tanda mati ni bukan bulat penuh. Sebaliknya 3/4 bulat. Ustaz khabar hari tu tanda mati macam mana bentuknya tuan? Huruf C terbalik. Senang cerita, huruf C terbalik itulah tanda mati. Kalau huruf C kan macam ni kan, jadi kita terbalikkan. Maka itulah tanda mati. Maknanya menunjukkan bahawa huruf C terbalik itu menunjukkan bahawa bentuk dia bulat penuh ke tak bulat penuh. Tak bulat penuh. Dia 3/4 bulat. Dia berbeza dengan tanda bulat-bulat yang sebelum ini kita belajar ya. Okeylah tuan-tuan, saya tak nak cerita panjang lebar tentang tanda ini lagi. Nanti kalau ada masa akan datang, kita ulang kaji baliklah. Tapi kalau tidak ada masa, kita teruskan kepada tanda yang berikutnya. Jadi hari ini saya nak ulang kaji dulu ataupun ulang sedikit siaran berkenaan dengan tanda yang kelima semula. Ingat tak apa tajuknya muka surat 83 buku tajuk Ustaz? Sama-sama kita sebut tanda huruf mim kecil. Notanya dah ada Ustaz bagi 2 minggu sudah, tapi al-maklumlah mungkin puan-puan ingat, mungkin tak ingat. Mungkin datang, mungkin tak datang kelas Ustaz. Okey, baik. Tanda huruf mim kecil ni, kalau puan-puan perhatikan di situ, dia terbagi kepada 2 jenis, 2 bentuk ya. Bentuk yang pertama, kita sebut dekat situ 5.1, puan-puan sebut namanya apa tahu? Huruf mim kecil menegak. Ada kan Ustaz tulis 2 minggu sudah dekat whiteboard kan? Puan-puan tengok balik nota Ustaz dalam grup WhatsApp kita ya. Sekali lagi ulang, apa nama tanda ni? Huruf mim kecil menegak. Kalau puan-puan tak sebut menegak, huruf mim kecil berdiri pun okey, tak ada masalah. Jadi merujuk kepada huruf yang kita nyatakan tadi. Kemudian kata ulama, huruf ini terdapat pada hukum iklab saja. Maknanya tak ada hukum lain yang guna tanda ini melainkan Puan-puan tahu ke iklab? Puan-puan ingat tak iklab tu apa? Iklab ni dari segi bahasa menukarkan. Dan apa jumpa apa jadi iklab? Nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf ba dalam
dalam satu atau dua kalimah, maka itu namanya iklam. Ustaz soal, ustaz jawab, tak apa perempuan, nak bagi bantuan kepada tuan-tuan perempuan. Jadi sebenarnya mengkecil menegak ni tujuannya untuk apa? Kata ulama, ia bagi menggantikan, cuba baca dalam buku tajuk ustaz, tanda mati pada nun dan baris yang kedua pada tanwin. Asalnya iklab ni nun tu nampak mati. Asalnya dia ada mati, tapi matinya tu dah ditukar kepada huruf mim kecil menegak. Manakala tanwin pula asalnya dia baris dua. Tapi oleh kerana hukum ini namanya iklab. Iklab apa makna je? Tukar. Maknanya di sini ulama sudah menukarkan bentuk tanwin itu kepada bentuk mim kecil menegak. Maknanya di sini nanti puan-puan akan nampak tanwinnya jadi macam ni. Asalnya macam ni tuan. Dia berselang macam ni. Macam ni. Jadi bila jadi iklab, dia telah ditukarkan kepada bentuk begini. Ni. Ini bentuk iklab yang puan-puan akan jumpa nanti dalam Al-Quran. Bentuk ni tak ada lagi dah. Ya, sebab apa? Hukum ni telah dinamakan sebagai iklab. Jadi nun mati atau tanwin jumpa dengan apa? Jumpa dengan ba. Maka jadilah iklab. Okey, tak perlu saya tulis panjang-panjang lebar di whiteboard sebab notanya Ustaz dah bagi dah sebelum ini. Okey. Dan tuan-tuan puan-puan, contohnya macam mana? Contohnya dalam Quran, carilah hukum iklab. Contohnya perkataan apa? Tengok dalam buku tajuk Ustaz. Min ba'dihi wa antum zalimun. Ustaz, kalau saya salin mim ba'di saja boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Janji ada mim kecil menegak. Jadi kalau keluar ayat ni, contohnya kalau keluarlah ayat ni, Ustaz tanya, apa tanda bacaan pada mim ba'dihi? Jawablah mim kecil menegak, tapi tolong jawab dalam bracket iklab. Boleh? Sekali lagi ulang. Kalau Ustaz keluarkan kalimah mim ba'dihi, apa tanda bacaan pada nun tadi? Mim kecil menegak dalam bracket? Yes. Dapat 2 markah. Ustaz, kalau saya tulis mim kecil menegak aja tak tulis iklab macam mana? Ustaz, tengok mood saya. Tengok mood saya masa menanda nanti nak bagi markah ke tidak. Tapi biasanya saya bagi markah lah. Tapi mungkin tidak dapat markah penuh. Sebab jawapannya tidak lengkap. Okey. Contoh yang kedua. Wala bikrun awanu baina dhalik. Apakah tanda bacaan pada di atas huruf nun pada kalimah awanun? Mim kecil menegak dalam bracket iklab. Tulis kat situ jawapan puan-puan supaya puan-puan tahu nak menjawabnya dalam ujian nanti insya-Allah ya. Tulis kat situ, bawahnya tulis huruf mim kecil menegak dalam bracket iklab. Puan-puan setakat ni okey ke? Dan puan-puan rasa-rasanya susah ke senang nak cari mim kecil menegak dalam Quran? Senang. Senang kat mana? Senang jawapannya dekat surah-surah yang panjang. Kalau puan-puan rajin baca surah Al-Baqarah, rajin baca surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan seumpama dengannya, maka banyaklah mim kecil menegak dalam surah tersebut ya. Tapi kalau puan-puan rajin baca surah pendek-pendek aja, surah lazim, mungkin ada, mungkin tak ada. Jadi puan-puan, tapi saya yakin tidak ada masalah untuk nak mencari mim kecil menegak. Okey. Puan-puan setakat ni ada soalan tak nak tanya mim kecil menegak? Tak ada. Kalau tak ada, Ustaz teruskan kepada 5.2. Okey, di bawah tajuk ni, di tajuk nombor 5 lah, huruf mim kecil. Yang tadi 5.1 Ustaz dah bagi nota sebelum ni, sekarang ni Ustaz nak teruskan dengan 5.2. 5.2. Apakah nama tanda ini? Mimnya begini. Ni. Disebut sebagai huruf mim kecil berbaring. Huruf mim kecil berbaring. Sebut sama-sama. Berbaring. Tadi menegak ataupun berdiri. Yang ni berbaring perempuan ya. Kena sebut begitu. Sebab apa? Kalau perempuan sebut mim kecil saja terlalu umum. Mim kecil ada 2 bentuk. Satu tegak, satu berbaring. Jadi yang ni berbaring. Jadi kata ulama, huruf ini pula merujuk kepada tanda, merujuk kepada, merujuk kepada, ini nama dia.
Mim kecil berbaring, nama huruf tersebut. Tapi dia merujuk kepada, cuba baca dalam nota Ustaz, merujuk kepada tanda wakaf tam atau lazim. Merujuk kepada tanda wakaf tam atau lazim. Perempuan, pernah dengar perkataan wakaf tam atau lazim? Pernah lah dengar dalam bab wakaf dan ibtidak yang Ustaz dah ajar dengan kami sebelum ini. Jadi puan-puan, apa maknanya wakaf tam atau lazim ni? Yang bermaksud wakaf yang sempurna sebut atau wajib. Maknanya merujuk kepada wakaf tam atau lazim, maksudnya wakaf yang sempurna atau wajib. Itu maknanya, wakaf yang sempurna ataupun wajib. Jadi kalau jumpa tanda wakaf tam atau lazim ni yang ada mim kecil berbaring ni, apa yang patut dibuat? Kita amat digalakkan berhenti. Papa lupa lah ayat Ustaz tu. Kita amat digalakkan berhenti pada kalimah inilah. Kita amat digalakkan berhenti. Ini yang Ustaz dah ajar sebelum ini dalam bab wakaf dan ibtidak. Betul tak? Tak apa, insyaAllah akan datang ada masa kita ulang kaji balik. Al-maklum Ustaz dah banyak bab kami belajar ni Ustaz. Tak apa-apa, boleh ingat. Tak apa puan-puan. InsyaAllah ada masa doakan, kita akan ulang kaji semula akan datang. Jadi sekali lagi saya ulang. 5.2, sambungan cerita 2 minggu sudah ni puan-puan ya. Merujuk kepada huruf ini tau. Ini namanya apa? Mim kecil berbaring. Menegak tak ada lagi dah habis dah menegak. Ini huruf mim kecil berbaring. Dan puan-puan jangan pula jawab lain pula. Dulu ada pelajar jawab apa? Dia kata tanda berudu. Bila pula Ustaz apa berudu pula? Allahu Akbar. Lain dia ajar, lain pula jawapannya. Jadi puan-puan bukan berudu puan ya. Tetapi huruf mim kecil berbaring. Merujuk kepada apa tadi? Tanda wakaf tam atau lazim yang bermaksud wakaf yang sempurna atau wajib. Dan kalau jumpa nak buat apa? Kita amat digalakkan berhenti pada dia. Okey, contohnya macam mana contoh? Contoh saya ambil dalam surah mana tahu ni? Surah Yasin. Malam ni kita baca surah Yasin kan ayat 76. Fala yahzun, tengok ya. Fala yahzun ka qauluhum. Yahzun ka qauluhum. Puan-puan akan nampak tanda ni nanti. Okey, jadi nanti kalau puan-puan nak salin ataupun nak bagi contoh, ambil contoh senang je. Ni surah Yasin, malam ni kita baca Yasin. Puan-puan akan nampak ni tanda ni. Fala yahzunka qauluhum, tanda begini. Apa namanya ni? Mim kecil berbaring. Wakaf tam atau lazim. Dan kalau boleh puan-puan jawab ya, jawab soalan ustaz nanti, puan-puan jawab begini. Ini saya ajar cara nak menjawab. Kalau tadi yang sebelum ni mim kecil menegak dalam braket iklab, yang ni tuan-tuan jawab apa tahu? Mim kecil berbaring. Kalau puan-puan nak jawab dengan lengkap lah. Dalam braket wakaf tam atau lazim. Ini jawapan yang sempurna. Kalau puan-puan nak jawab dalam periksa nanti. Ya. Tapi andai katalah puan-puan tak ingat wakaf tam atau lazim, puan-puan jawab mim kecil berbaring. Tengoklah mood saya masa saya menanda nanti nak bagi markah kita. Tapi biasa saya bagi markah. Tapi mungkin markah tak penuh. Saya nak puan-puan betul-betul faham. Mim kecil berbaring ini hanya untuk wakaf tam atau lazim. Mim kecil menegak hanya untuk hukum iklab sahaja. Tak ada hukum lain yang dibenarkan guna tanda tersebut melainkan iklab dan juga yang ni tadilah wakaf tam atau lazim. Jadi puan-puan setakat ni okey tak? Ustaz, kalau saya bagi contoh ayat ni pendek Ustaz. Saya bagi qauluhum, yang sebelumnya saya buat dot. Yang selepasnya saya buat dot. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, jangan terlampau seronok menyalin. Kadang-kadang lupa pula nak berbual yang ni. Dulu ada pelajar. Ayat dah betul dah. Saya dah nak bagi markah. Tapi bila saya cari tengok, mana mim kecil berbaring? Tak ada. Jadi puan-puan tak ada markah tahu. Tak ada mim kecil berbaring. Kena ada mim kecil berbaring. Barulah menunjukkan kalimah ini adalah huruf mim kecil berbaring yang kita belajar dalam 5.2 ini. Jadi kat sini kalau puan-puan rajin ataupun puan-puan boleh letak dia ada sambungan dia lah. Kalau nak salin, tak nak salin pun tak apa. Buat dot saja ya. Tapi ayat ini dimulakan dengan fala yahzuka qauluhum. Baca.
Apa tanda bacaan di sini? Dalam braket wakaf tam atau lazim. Sempurna, Masya Allah. Dapat 2 markah. Kan senang perempuan ni. Ustaz tunjukkan jawapan ni. Ni macam soalan bocor aja perempuan ni. Kalau keluar, rezeki perempuan. Tapi kalau tak keluar, jangan marah ustaz lah perempuan ni. Inilah antara yang ada dalam Quran. Dan perempuan ni saya nak tanya. Mim kecil berbaring ni banyak tak dalam Quran? Mana banyaknya? Tak banyak. Contohnya dalam surah Yasin, satu je ada. Satu je dalam ayat 76 surah Yasin. Menunjukkan tak banyak. Tapi ada tak? Ada dalam Quran. Kalau ada dalam Quran, maknanya kita kena ambil tahu lah, kena belajar. Dan ingat, senang saja. Kalau jumpa, puan ingat. Mim kecil berbaring, wakaf tam atau lazim, maka kita amat digalakkan berhenti pada dia. Dan dalam buku tajuk ustaz ni, ada contoh lain tak kat sini? Oh ada. Surah Yunus ayat 65, cuba kita baca dalam buku tajuk ustaz. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Apa nama tanda bacaannya? Mim kecil berbaring dalam braket. Itu kalau ustaz tanya tanda bacaan. Kalau ustaz tanya, apakah nama wakaf pada qauluhum? Jawablah wakaf tam atau lazim. Jangan apa-apa jawab pula, apakah nama wakaf kat situ? Wakaf mim kecil berbaring. Tak ada wakaf mim kecil berbaring, perempuan. Yang ada wakaf tam atau lazim. Jadi nanti, perempuan kena fahamkan arahan soalan ustaz. Tapi kalau tak faham, angkat tangan, nanti saya terangkan. Ya, kalau perempuan tak faham kan? Jadi perempuan kena fahamkan arahan soalan, baru jawab. Kemudian, perempuan boleh sambung pada Innal izzata lillahi jami'an. Apa nama wakaf di situ? Wakaf jaiz, pandai. Huwas sami'ul alim. Apa nama wakaf di situ? Tam atau lazim juga sebab bulatan berias kan? Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan puan, inilah ceritanya poin yang kelima di bawah tajuk tanda huruf mim kecil terbagi kepada 2, satu mim kecil menegak, satu lagi mim kecil berbaring. Yang mim kecil menegak merujuk kepada hukum apa? Iklab. Manakala yang berbaring wakaf tam atau lazim. Alhamdulillah. Ada soalan nak tanya? Ada ke tidak? Kalau Ustaz tanya antara mim kecil menegak dengan mim kecil berbaring, mana banyak? Mim kecil menegak yang banyak. Sebab dia iklab. Iklab dia merata-rata dalam Quran. Ya? Kalau Papa kaji baca Quran, Papa akan jumpa banyak mim kecil menegak. Tapi mim kecil berbaring ni ada. Cuma tak begitu kerap. Sekali-sekala je kita jumpa. Ya? Okey, Puan-puan selesai. Ada soalan nak tanya tak tentang huruf mim kecil ni? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak continue dengan tanda yang ke-6. Yang disebut ulama' dengan tanda tanwin. Sebut? Tanda tanwin. Puan-puan kenal ke tanwin? Tanwin tu apa? Tanwin itu baris 2 lah tuan-tuan. Baris 2 di mana Ji? Atas, bawah, depan. Tak adalah baris 2 di mana lagi dah. Itu dah atas, bawah, depan. Itulah merujuk kepada tanda tanwin. Jadi saya teruskan dengan tanda yang ke-6 ya. Tanda tanwin. Okey. Jadi kalau orang tanya tanwin itu apa? Tanwin itu adalah baris merujuk kepada baris 2 di atas, di bawah atau di depan. Inilah namanya tanda tanwin. Dan puan-puan, apakah basic asas kepada sebutan tanwin? Andai katalah saya letakkan di atas huruf alif ataupun di bawah alif. Contohnya begini, apa bunyi asas dia? Bunyi asasnya adalah n, ada bunyi n dekat ujung. Sebab tanwin ni berada di atas maka bunyinya an, berada di bawah bunyinya in, berada di depan bunyinya un, dia mesti ada bunyi nun dekat ujung tu. Ya. Jadi puan-puan, itulah basic bunyi tanwin dalam Quran. Jadi ginilah, dipendekkan cerita kata ulama, mari kita baca dalam buku tajuk ustaz. Rupa-rupanya tanwin ini dia terbagi kepada 3 poin. Terbagi kepada 3 poin. 6.1, 6.2 dan 6.3. Sekarang ni ustaz nak kita fokuskan 6.1. Okey. Puan-puan tahu tak? Ada bentuk yang pertama ini.
disebut sebagai, bentuknya begini. Baris duanya di atas berselang, baris dua di bawah berselang, baris dua di depan selari. Baik. Tuan-tuan puan, tanwin yang sebegini, puan-puan ingat tak masa tajwid tahap 1? Bentuk tanwin ni ada dua, satu selari, satu berselang. Betul? Jadi rupa-rupanya kata ulama, dia ada gelaran. Untuk tanwin yang sebegini, yang dekat whiteboard ni ataupun dalam buku tajwid, dia ada 3 gelaran. Merujuk kepada 3 gelaran. Yang pertama disebut sebagai tanwin. Tanwin apa tu? Tanwin idgham. Ni, tanwin idgham. Yang kedua nanti disebut dengan tanwin ikhfa. Dan yang ketiga nanti disebut dengan tanwin ghunnah. Puan-puan pernah dengar tak perkataan istilah idgham ikhfa ghunnah ni? Pernah dengar tak? Mestilah pernah puan-puan, sebab apa? Puan-puan dah habis belajar tajwid tahap 1. Dalam tajwid tahap 1 dulu, ingat tak ustaz ajar hukum idgham? Antaranya idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah dan sebagainya. Kemudian pernah tak kita dengar istilah ikhfa? Antaranya hukum ikhfa yang ustaz ajar dulu apa dia? Siapa ingat? Ikhfa hakiki lagi, ikhfa syafawi dan sebagainya. Kemudian pernah dengar tak istilah ghunnah? Ghunnah itu merujuk kepada dengung. Jadi ini istilah-istilah yang ulama gunakan pada tanwin. Tapi tanwin yang macam mana? Tanwin yang macam ni tau. Di mana baris dua di atasnya berselang, baris dua di bawahnya berselang, baris dua di depannya selari. Kalau ini yang puan-puan jumpa, maybe dia merujuk kepada tiga gelaran. Salah satu daripadanya disebut sebagai tanwin idgham. Sebut? Apa makna idgham? Masuk. Bukan dengung. Jangan salah faham. Apa makna tanwin ikhfa? Ikhfa tu apa dia? Tersembunyi atau samar-samar. Pandai. Mujur ada kawan dari ingat. Alhamdulillah. Manakala kalau ustaz kata tanwin ghunnah, apa makna ghunnah? Ghunnah itu dengung. Ghunnah baru dengung. Ya. Kadang-kadang pelajar confuse dengan idgham. Idgham tu masuk. Ikhfa tu sembunyi. Ghunnah itu dengung. Puan-puan, setakat ni ada berapa gelaran untuk tanwin yang macam ni? Persoalannya, ustaz, macam mana kami nak cari, nak tahu tanwin tu tanwin idgham, tanwin tu tanwin ikhfa, tanwin tu tanwin ghunnah? Maka ulama kata kamu kena cari hukum ini. Untuk tanwin idgham, puan-puan kena cari hukum idgham ma'al ghunnah atau idgham bila ghunnah. Hukum lain tak boleh. Puan-puan hanya boleh cari salah satu hukum ni, sama ada ma'al ghunnah atau bila ghunnah, yang menggunakan tanwin. Puan-puan tahu tak? Ingat tak contohnya macam mana? Tak apalah, biar ustaz bagi contohnya di sini. Antaranya contohnya untuk idgham ma'al ghunnah, khairu wa abqa. Tengok ni. Khairu, sekejap ya, saya tanya. Okey. Khairu wa abqa. Okey, puan-puan perhatikan di sini. Khairu wa abqa. Sebut. Ada tanwin tak? Tanwin jumpa dengan apa ni? Wow, apa nama hukumnya? Idgham ma'al ghunnah. Tetapi apa gelaran pada dia? Tanwin idgham. Jangan lupa sebut perkataan tanwin, puan-puan. Pasal apa? Sekarang ni kita sedang belajar tanwin. Sekali lagi diulang. Khairu wa abqa. Bukankah di situ ada tanwin? Apakah gelaran pada tanwin itu? Tanwin
Idgham sahaja. Jangan sebut idgham ma'al ghunna. Itu nama hukum, puan-puan. Kita sekarang ini sedang belajar gelaran yang ulama berikan kepada tanwin tersebut. Jadi tanwin yang kita baca tadi gelarannya adalah tanwin idgham. Kalau anak cucu tanya mana mak tahu. Jawapannya hukum bacaan kamu tadi adalah idgham ma'al ghunna. Maka secara automatik namanya tanwin idgham. Itu hukum idgham ma'al ghunna. Bagaimana dengan bila ghunna? Bila ghunna contohnya Ghafurur Rahim. Okey, tuan-tuan perempuan nampak tak? Dekat sini ada tanwin. Ulang suara. Ghafurur Rahim. Bukankah tanwin jumpa ra hukumnya apa? Bila ghunna. Maka secara automatik tanwin ini digelar sebagai tanwin idgham. Jadi tuan-tuan, inilah ceritanya. Ulama suruh kita faham, rupa-rupanya tanwin ni ada gelaran. Jadi untuk tanwin yang pertama ni dia ada 3 gelaran. Namanya tanwin idgham atau ikhfa ataupun ghunnah. Untuk nak memahami tanwin idgham, puan-puan nak cari tanwin idgham kan dalam Quran kan contohnya. Nanti puan-puan kena cari contoh ni dalam Quran. Maka puan-puan jangan susah payah. Puan-puan ingatlah hukum idgham ma'al ghunnah atau idgham bila ghunnah yang guna Ingat yang guna tanwin. Sebab apa? Ada juga hukum idgham ma'al ghunna dengan bila ghunna yang tak guna tanwin, dia guna nun mati. Kalau guna nun mati boleh tak bagi contoh kat sini? Kalau guna nun mati boleh tak dijadikan contoh? Tak boleh sebab nun mati tak ada kena mengena dengan tanwin. Apa dia tanwin? Bagi dua lah, di atas, di bawah atau di depan. Jadi nak cari tanwin idgham, carilah tanwin. Tapi pastikan yang melibatkan hukum idgham ma'al ghunna atau idgham bila ghunna. Kalau tengok contoh dalam buku tajuk Ustaz, perkataan yang pertama ataupun contoh yang pertama, faqalilam ma yu'minun. Nampak tak lamma tu ada tanwin? Baik, sebelum puan-puan sebut dia sebagai tanwin idgham, puan-puan kena tahu dulu. Dalam ayat ini, tanwin jumpa mim hukumnya apa? Idgham ma'al ghunna. Bila puan-puan yakin idgham ma'al ghunna, maka baru puan-puan sebut dengan gelaran tanwin idgham pada dia. Setakat ni okey tak? Itu yang tu, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebelah tengah kiri. Faqi'ul launuha. Tanwin jumpa lam, apa nama hukum? Idgham bila ghunna. Dengar soalan Ustaz betul-betul, fahamkan. Apa nama hukum? Idgham bila ghunna. Tapi apakah nama tanda bacaannya? Tanwin idgham. Setakat ni okey ke? Tak apa, berdasarkan pengalaman saya, biasanya kalau first time belajar bab tanwin ni, kadang-kadang mula-mula tu tak berapa nampak apa benda yang Ustaz cerita semua tanwin. Rupa-rupanya tanwin ni ada gelaran. Bukan saya yang bubuh, para ulama yang letak dalam kitab-kitab tajwid. Jadi kalau puan-puan rajin refer mana-mana kitab tajwid, ada gelaran yang diberikan oleh ulama pada tanwin. Ya? Okey puan-puan, seterusnya kita tengok pula gelaran yang kedua. Tengok di whiteboard. Apa nama gelaran yang keduanya? Tanwin ikhfa. Sebut? Baik, kalau nak cari tanwin ikhfa dalam Quran, kata ulama, kamu carilah hukum, siapa tahu? Cari hukum ikhfa hakiki. Puan-puan dah belajar belum ikhfa hakiki? Dah belajar, ya. Bagi satu contoh. Entahlah Ustaz, tak berapa nampak. Kalau nampak terujuk Al-Quran, mungkin kita nampak. Okey, tak apa. Nanti saya tunjukkan contoh. Contohnya, sekejap ya. Contohnya perkataan ini tuan. Syai'in qadir. Selalu jumpa kan dalam Quran? Okey. Cuba ikut Ustaz. Syai'in qadir. Ada tanwin tak kat situ? Ada.
Tapi sebelum tuan-tuan nak tentukan dia tanwin apa, puan-puan kena tahu hukum tajwidnya apa dulu. Tanwin jumpa qaf, apa nama hukum? Tu dah ada Ustaz tulis, ikhfa hakiki. Maka secara automatik, apakah gelaran tanwin pada dia? Disebut sebagai tanwin, tanwin ikhfa. Sebab hukum bacaannya jelas dekat situ, ikhfa hakiki. Okey. Ustaz, tak boleh ke saya cari hukum lain? Jawabnya tak boleh. Hanya boleh melibatkan hukum ikhfa hakiki sahaja. Jadi dalam Quran banyak tak ikhfa hakiki puan? Banyak sebab hurufnya banyak. Itu sebab saya menyeru kepada tuan-tuan puan, kalau nak belajar hukum tajwid, biar belajar daripada bawah. Jangan tiba-tiba mencelah tengah-tengah ataupun tiba-tiba tahap 4 selalu. Kalau puan-puan ada pengalaman, tak ada masalah. Tapi kalau kita zero, tak tahu apa-apa, baik belajar daripada awal. Supaya puan-puan nampak segala-gala hukum tajwid yang diajar. Nampak tak? Sekarang ni, baru kita tahu bahawa dengan mempelajari hukum-hukum yang sebelum ini, contohnya ikhfa hakiki, idgham bila gunah, idgham ma'runah, rupa-rupanya hukum ini digunakan semula dalam pembelajaran tajwid tahap yang ketiga. Tapi dengan syarat puan-puan kena belajar lalu hukum ni dulu. Kalau puan-puan tak belajar, puan-puan takkan boleh jawab soalan ustaz tadi. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ni sudah berapa gelaran? 2 gelaran. Yang pertama tadi apa namanya? Tanwin idgham. Yang kedua apa namanya? Tanwin ikhfa. Dan yang ketiga kita sebut sama-sama, tanwin ghunnah. Ustaz, nak cari tanwin ghunnah macam mana? Kata ulama, kamu pergi cari salah satu hukum ini. Kamu pergi cari salah satu hukum ini. Apakah hukum itu? Kata ulama, cari hukum sama ada idgham ma'al ghunnah ataupun ikhfa hakiki. Boleh belaka. Sebab apa? Kedua-dua hukum ini, hukumnya adalah dengung, tuan. Jadi bila dengung, maka disebutlah sebagai tanwin ghunnah. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, nak cari tanwin ghunnah, puan-puan cari salah satu hukum ni tahu. Idgham ma'al ghunnah atau ikhfa hakiki yang menggunakan tanwin. Contohnya apa dia? Idgham ma'al ghunnah yang gunakan tanwin. Hablum mina. Contoh ni. Hablum mina. Okey, tengok sini. Hablum mina. Sebut. Bukankah ada tanwin jumpa mim? Hukumnya apa? Idgham ma'al ghunnah. Maka gelaran tanwinnya apa? Tanwin ghunnah. Apa makna ghunnah? Masa puan-puan baca ayat tadi tu dengung tak dengung? Dengung, cuba ulang balik. Hablum mina. Dengung tu bunyi apa? Bunyi sengau kat mana? Ada ke bunyi sengau tadi? Menunjukkan hidung puan-puan sihat. Alhamdulillah. Siapa yang, Ustaz, saya rasa macam tak ada bunyi sengau tadi. Maka something wrong pada hidung kita puan-puan. Ya? Maknanya, ya, hidung kita tadi ada bunyi sengau. Itulah yang dinamakan sebagai ghunnah. 2 harakat. Setiap dengung mesti 2 harakat. Jangan 2 minit. Kalau 2 minit, jenuh kita nak dengungnya puan-puan. 2 harakat tu apa makna je? 2 kiraan. 1, 2, sekejap je, tak lama pun. Ya? Sekali lagi tengok. Hablum mina. Bagus. Jadi di sini ada tanwin kan? Jadi apa gelaran tanwin dia? Tanwin ghunnah. Mana kita tahu tanwin ghunnah? Sebab hukumnya idgham ma'al ghunnah. Ustaz, boleh tak kalau saya gunakan kalimah ini, saya nak kata dia sebagai tanwin idgham? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Bolehlah. Ada idgham ma'al ghunnah. Boleh. Sebab apa? Dekat sini juga ada hukum idgham ma'al ghunnah yang menggunakan tanwin dan boleh disebut dengan 2 gelaran, sama ada tanwin idgham ataupun tanwin ghunnah. Tapi kalau puan-puan pening, Ustaz dah pening lah, saya tak berapa faham, maka puan-puan sebut je lah tanwin ghunnah. Habis cerita. Pilih salah satu. Tapi kalau nak sebut dua-dua silakan. Tapi tak ada markah bonus. Sama je markahnya. Ya saya. Tak boleh. Sebab ini bukan hukumnya idgham bila ghunnah. Yang ni? Ni. Tanwin ghunnah nak masukkan bila ghunnah. Okey, cuba kita baca sekali lagi hukum ni. Contoh ayatnya. Ghafurur Rahim. Ada ke bunyi sengau?
Kalau dah tak ada bunyi sengau, tak bolehlah sebut sebagai tanwin ghunnah. Jadi, tanwin ghunnah ini hanya melibatkan dua hukum ini. Kenapa dua hukum? Sebab kedua-dua hukum ini melibatkan ghunnah. Dengung pada bacaan. Betul? Okey, cuba yang ni pula ni. Ikhfa' hakiki. Saya bagi contoh lain pula. Ya. Kutubun qayyimah. Okey, tengok ya. Kutubun qayyimah. Okey. Qayyimah. Kutubun qayyimah. Sebut. Tanwin jumpa apa? Qaf. Apa nama hukum? Hakiki. Baca dengung ke tidak tadi? Dengung. Kalau dengung, maka kita boleh gelar dia sebagai tanwin ghunnah. Dan pada masa yang sama juga, boleh gelar tanwin ni, kutubun qayyimah sebagai tanwin ikhfa'. Jadi puan-puan ikutlah mana-mana yang puan-puan senang jawab. Tapi sekali lagi saya jelaskan di sini, rupa-rupanya tanwin ini ada 3 gelaran. Yang pertama disebut tanwin idgham, kedua ikhfa', ketiga ghunnah. Macam mana nak cari tanwin ghunnah? Carilah salah satu hukum ini, sama ada idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bila ghunnah. Contoh dah ada Ustaz bagi kat situ. Manakala yang kedua, gelaran yang kedua apa dia? Tanwin ikhfa'. Ini gelaran yang kedua, ini gelaran yang pertama, ini gelaran yang ketiga ya. Untuk gelaran yang kedua, tanwin ikhfa', dia mesti melibatkan hukum ikhfa' hakiki sahaja. Contohnya syai'in qadir, maka automatik digelar sebagai tanwin ikhfa'. Sebab dekat situ ada tanwin yang merujuk kepada ikhfa' hakiki. Dan yang terakhir, tanwin apa gelarannya? Tanwin ghunnah. Apa makna ghunnah tuan? Dengung. Kata ulama' nak cari tanwin ghunnah, kamu pergi cari salah satu daripada dua hukum ini. Sama ada idgham ma'al ghunnah atau ikhfa' hakiki. Contohnya ada dekat situ. Jadi inilah jawapan yang puan-puan mesti jawab dalam ujian nanti. Ya? Dan mujurlah puan-puan datang hari ni. Tidak-tidaknya dapatlah tahu sedikit tentang gelaran yang ada pada tanwin. Okey. Ini baru cerita 6.1. Dan ada satu contoh kat sini. Cuba puan-puan baca contoh yang terakhir sebelah kiri sekali tu. Qitalin fi. Tanwin jumpa apa? Tanwin jumpa fa. Apa nama hukum? Ikhfa' hakiki. Untuk ikhfa' hakiki, puan-puan nampak tak dekat whiteboard? Dia boleh disebut dengan gelaran sama ada tanwin ikhfa' atau tanwin ghunnah. Nah, boleh belaka. Pilih salah satulah. Ya. Tapi puan-puan tak boleh kata, Ustaz, qitalin fi, saya nak sebut sebagai tanwin idgham. Tak boleh sebab tak ada kena-mengena dengan hukum idgham. Jadi di sini kesimpulannya tuan-puan, siapa nak memahami gelaran pada tanwin, tuan-tuan kena faham dulu apa dia hukum idgham ma'al ghunnah, apa dia bila ghunnah, apa dia ikhfa' hakiki. Baru puan-puan boleh cam hukum itu, bacaannya sama ada tanwin idgham, ghunnah maupun tanwin ikhfa'. Puan-puan yang dirahmati Allah, setakat ni okey ke? Ya saya. Hukum ni, okey, puan-puan, semua hukum yang puan-puan nampak ni merujuk kepada hukum inilah yang Ustaz sebut di sini, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, ikhfa' hakiki dan sebagainya. Jadi di sini tujuan ulama suruh kita belajar bab ni adalah ulama nak suruh kita memahami setiap tanwin ni ada gelaran yang disebut tanwin ikhfa', ghunnah dan juga idgham. Jadi kalau nak tahu gelaran ini, tuan-tuan kena carilah hukum ini dalam bacaan, baru jumpa, baru kita boleh sebut sebagai gelaran pada dia. Yes, tanda. Sekarang ini kan kita sedang belajar tanda-tanda bacaan. Jadi puan-puan jangan pula jawab nanti, Ustaz, khairun wa abqa. Ustaz tanya, apakah nama tanda bacaan? Puan-puan pergi jawab pula, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah bukan tanda bacaan. Itu nama hukum tajwid. Jadi jawapan kita apa? Apakah nama tanda bacaan di sini? Tanwin idgham. Itulah namanya tanda bacaan. Jadi puan-puan faham tak beza tanda bacaan dengan hukum tajwid? Tanda bacaan simbol.
Simbol yang kita belajar sekarang ni tanwin. Manakala hukum tajuk inilah dia. Dan saya harap semua para pelajar sudah memahami apa dia idgham ma'al-ghunah, bila ghunah, ikhfa' hakiki. Yang jadi masalah kepada kita kalau kita tak ingat apa-apa. Ustaz, saya tak tahu apa dia idgham ma'al-ghunah. Idgham bila ghunah pun saya tak tahu, tak ingat apa-apa. Maka itu masalah pada kita. Jadi sekarang ni puan-puan nak fahamkan tentang tajuk ini, tuan-tuan kena fahamkan semua hukum tajuk di sini baru kita boleh faham gelaran pada dia. Okey, kita pergi poin yang kedua. 6.2 sebelah muka surat 84. 6.2. Okey. 6.2. Kali ini bentuk tanwinnya macam mana tau? Tengok ni. Baris 2 di atas selari. Selari. Nanti kejap ya. Selari. Baris 2 di bawah selari juga puan ya. Manakala baris 2 di depan berselang. Apalah agaknya gelaran pada dia ni. Okey. Untuk tanwin ini, ulama kata dia hanya merujuk kepada satu gelaran. Kepada satu gelaran. Tu dia. Merujuk kepada satu gelaran. Namanya apa tahu? Senang aja. Cuba sebut sama-sama. Tanwin izhar. Itulah gelaran dia. Tanwin izhar. Yang ni senangnya apa? Tanwin izhar. Satu je. Tak ada gelaran lain. Yang tadi tu ada 3 gelaran. Yang ni satu je gelarannya. Okey. Persoalannya macam mana nak tahu tanwin tu tanwin izhar? Kata ulama, kamu pergi cari hukum. Carilah hukum izhar halqi sahaja. Tak boleh cari izhar lain. Puan-puan, kalau sesiapa cari izhar syifawi tak boleh. Sebab izhar syifawi dia tak guna tanwin. Dia guna mim mati. Ini hukum izhar halqi. Apakah contohnya? Contohnya senang. Azizun hakim. Contoh. Tuan-tuan, cuba ikut Ustaz baca sama-sama. Azizun hakim. Bukankah di sini ada tanwin? Jumpa dengan ha? Apa nama hukum tajwidnya? Izhar. Apakah gelaran pada tanda tanwinnya? Masya Allah. Betul lah jawapannya itu. Alhamdulillah. Betul sebab kita belajar ada guru di hadapan. Yang saya risau kalau tak ada ustaz, tak ada guru di hadapan, kita belajar seorang-seorang di rumah jawabnya, tuan-tuan perempuan, tak tahulah betul ke salah bacaan. Wallahu alam. Jadi itu sebabnya hidup kita ni kena ada guru supaya perempuan dapat dipastikan jawapannya itu betul. Jadi sekarang ini perempuan faham tak? Untuk gelaran 6.2 ini, bentuk tanwin yang kedua ni sama tak dengan bentuk tanwin yang pertama? Tak sama. Nampak? Kalau di kat sana tanwinnya selari, baris 2 di atas di bawah selari, baris 2 di depannya berselang, maka dia merujuk kepada berapa gelaran? Satu gelaran. Apa nama gelarannya? Tanwin izhar. Apa makna izhar? Lupa pula nak tanya tadi. Nyata atau terang atau jelas. Ingat ya, izhar maknanya nyata, terang atau jelas. Dan bentuk tanwinnya seperti ini. Dan kalau nak tahu, nak cari tanwin izhar, puan-puan kena cari hukum apa? Izhar halqi. Ada contoh yang lain dalam buku tajuk Ustaz. Mari kita baca. Inna Allah azizun hakim. Tandakan dekat azizun hakim tu, tandakan. Puan-puan tulis dekat situ tanwin izhar. Boleh? Sekarang tulis dekat situ tanwin izhar. Kalau anak cucu tanya, mana kita tahu tu tanwin izhar? Jawabnya apa? Jawabnya hukum bacaannya adalah izhar halqi. Maka disebutlah ulama dengan gelaran tanwin izhar. Sambung. Haqqan 'alal muhsinin. Nampak tak tanwin? Jumpa dengan apa? Jumpa dengan ain. Bukan jumpa dengan alif ya. Jumpa dengan ain. Maka hukum bacaannya nanti adalah izhar halqi. Maka gelaran pada tanwinnya? Tanwin izhar. Puan-puan, inilah cerita setakat 6.2. 6.3 saya bawa minggu depan ceritanya. Dan untuk 6.3, puan-puan ada tak beli ni tadi dekat belakang? Saya rasa macam dah habis. Ada lagi tak? Ajar Farah.
Nota ni ada lagi ya, tapi tak banyak ya. Tolong dapatkan nota bacaan Nun Aiwan, akan saya jelaskan minggu hadapan. Sebab panjang ceritanya, banyak contoh dalam ni. Nanti kita baca sama-sama minggu depan ya. Tapi dapatkan nota dulu di belakang dengan harga RM1 sahaja. Jadi puan-puan, setakat hari ini kita dah sampai 6.2 ya. 6.2 sahaja. Minggu depan saya sambung 6.3. Tapi untuk 6.3 puan-puan kena dapatkan nota ini di belakang ya. Sekejap lagi boleh dapatkan. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Nampaknya kita dah habis pembelajaran kita pada 6.2, maka jelaslah bahawa tanwin ini setakat ini ada berapa gelaran? Ni setakat yang Ustaz tulis ni ada berapa gelaran? Ada 3 je, 1, 2, 3, 4. Besar Ustaz tulis kat whiteboard perempuan. Allahu Akbar. Sabar. Tuan-tuan puan, jawabnya ada berapa gelaran? Gelaran yang pertama namanya apa? Idgham. Gelaran yang kedua? Gelaran yang ketiga? Gelaran yang keempat? Dan nak cari contoh bagi setiap gelaran tadi, kamu carilah contoh hukum tajwid yang ada di bawahnya. Jadi puan-puan, kesimpulannya kita kena faham tak hukum tajwid? Kena faham hukum tajwid, baru puan-puan boleh kata dia tanwin ighunah ke, tanwin ikhfa' ke, tanwin idgham ataupun izhar. Kalau puan-puan tak tahu, tak kenal apa dia izhar laki, mustahil puan-puan boleh tahu hukum tanwin itu adalah tanwin izhar. Jadi puan-puan, tugas tuan-tuan balik rumah, cuba refresh balik ataupun ingat balik apa yang Ustaz dah ajar di bawah tajuk izhar laki, idgham al-ghunah, bila ghunah dan juga ikhfa' hakiki. Baik, macam ni. Cara kita nak ingat balik apa yang kita dah belajar dulu, kita buat latihan bacaan Quran dan buat praktikal dalam bacaan Quran kita. Okey, silakan buka Quran. Kita akan baca surah apa hari ini? Surah An-Nisa ayat 20. Surah An-Nisa ayat 20. Betul ya? Okey. Tuan-tuan puan, keluarkan pensel ke pen ke apa sajalah, tandakan. Saya nak ajar tuan-tuan puan macam mana nak mencari tanwin, idgham, tanwin ikhfa', ghunah maupun izhar dalam bacaan kita sebentar lagi. Ayat 20, betul ke ni? Wa in aradtu mustibdala. Okey, ready? Mujurlah kita ada sesi bacaan. Inilah masanya kita praktikan apa yang kita belajar dalam bacaan kita. Ready? Ayat 20 surah An-Nisa, muka surat 44, juzuk yang keempat. Quran jilid yang kedua, warna merun. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atainatum zaujin wa ataitum. Minta maaf tadi saya salah baca, sepatutnya wa ataitum. Sekali lagi ya, ulang. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum zaujin wa ataitum. Step yang pertama, kalau nak cari tanwin idgham ke ikhfa', izhar ataupun ghannah, pergi cari tanwin. Ada tanwin tak dalam ayat tadi? Ada berapa? Ada berapa tanwin? Ada 2. Okey, mari kita semak. Yang pertama kat mana? Zaujim maka. Tengah-tengah tu nampak tak? Zaujim maka. Okey, ustaz, saya nak khabar ni tanwin apa ustaz? Sebelum tuan-tuan puan-puan khabar tanwin apa, tuan-tuan tengok dulu nama hukum tajwid. Tanwin jumpa mim apa hukum? Idgham al-ghunah. Tengok dekat whiteboard,
setiap idgham ma'al gunnah boleh digelar dengan gelaran apa? Tanwin idgham boleh ataupun tanwin gunnah. Itulah jawapannya. Alhamdulillah. Jadi puan-puan tulis kat bawah tu dengan gelaran dia iaitu tanwin idgham atau gunnah. Satu. Yang kedua, ada lagi satu tanwin kat mana? Zawjin wa ataitum. Ulang. Kan ada tanwin tu. Baris dua di bawah jumpa dengan apa? Samalah hukumnya idgham ma'al gunnah juga. Maka apakah gelaran pada tanwin itu? Tanwin idgham atau gunnah. Janganlah sebut tanwin idgham ma'al gunnah. Salah puan-puan. Tanwin idgham sahaja ataupun gunnah. Itu jawapan yang ustaz tunjuk ajar di whiteboard. Puan-puan teruskan. Wa ataitum ihdahunna qintara. فلا تأخذوا منه شيئا. Ada berapa tanwin? Ada dua, tapi kedua-duanya tak diguna pakai pun. Contohnya pada qintara, kita wakafkan tanwin tu kan? Kita tak sambung. Bila tak sambung, maka tanwin tu tak diguna pakai sepenuhnya. Jadi perempuan begitu dengan syai'ah pun ada tanwin, tapi tak digunakan sepenuhnya. Sebab apa? Kita wakaf. Jadi perempuan kena cari tanwin yang kita wasalkan bacaan. Baru jadi gelaran seperti mana yang ustaz tunjuk di whiteboard. Okey, teruskan. Atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Kali ini betul ada berapa tanwin? Ada dua tanwin dan dua-dua tanwin tu kita guna pakai belaka. Perempuan yang pertama kat mana? Buhtanawa. Betul? Tanwin jumpa apa? Perempuan apa nama hukum tajwid dulu? Idgham ma'al gunnah. Maka secara automatik gelaran tanwinnya tanwin idgham atau gunnah. Kalau rajin tulis kat bawah, tak rajin tak apa. Ustaz saya dah faham dah ustaz, tak payah tulis dah ustaz. Okey boleh, alhamdulillah tak ada masalah. Begitu juga dengan satu lagi, wa ithman mubina. Bukankah di situ ada tanwin juga? Tanwin jumpa apa? Apa nama hukum dulu? Puan, idgham ma'al gunnah tu jawab dalam hati. Nanti dalam periksa yang puan-puan kena jawab apa tahu? Gelaran dia. Apakah gelaran pada tanwin? Idgham atau gunnah. Yang tu jawab pada paper, pada kertas. Yang idgham ma'al gunnah tu jawab dalam hati je lah puan-puan. Maknanya nak menentukan tanwin apa, puan-puan kena tahu dulu hukum tajwid. Jadi puan-puan, kalau puan-puan tak tahu, cuitlah kawan di sebelah, mana tahu dia boleh bagi jawapan, insya-Allah. Tapi kalau kawan sebelah pun blur, tak nampak apa-apa, puan-puan tak usah tanyalah puan dia. Puan-puan carilah sendiri, selaklah mana-mana buku tajwid ustaz untuk cari hukumnya. Allahu akbar. Sambung. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Ada tanwin tak? Apa tak ada? Ada dekat ujung tadi. Tapi malangnya tanwin yang di ujung tu tak dibaca ataupun tak digunakan. Sebab apa? Kita wakaf. Bila wakaf, huruf dhad yang berbaris dua di bawah sudah jadi mati. Maknanya tanwin tak guna pakai dah tu perempuan ya. Okey, sambung. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ghalidha. Yang ni pakai. Yang ni ada tanwinnya. Tanwin jumpa apa tu? Tanwin jumpa apa? Ghain. Apa nama hukum tajwid dulu?
Izhar halki, tapi jawab dalam hati, senyap-senyap sudah le ustaz. Dalam hati saya berkata izhar halki. Bagus, betul. Maka secara automatik gelaran tanwinnya apa? Mana puan tahu? Tengok whiteboard. Dekat whiteboard ada Tuhan sebelah kanan tu Ustaz tuliskan. Setiap hukum izhar halki tanwinnya mesti tanwin izhar. Jadi tanwin izhar tadi jawapan perempuan, jawab dalam kertas soalan ustaz. Ya, gitulah caranya. Okey, sambung lagi sebelah. Banyak lagi tanwin ni. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ Kebetulan dalam ayat tadi tak ada pula tanwin kan? Maka bila tak ada tanwin, tuan-tuan janganlah kabur tentang gelaran yang Ustaz ajar tadi. Senang cerita. Tak ada tanwin, maka tak adalah gelaran pada dia. Okey, sambung. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Aisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ada berapa tanwin yang kita guna pakai? Ada dua. Yang pertama fahisyatan wa. Yang kedua wa maqtan wa. Sama je, tanwin jumpa waw, tanwin jumpa waw. Terlebih dahulu sebelum kita jawab tanwin apa, puan-puan kena tahu apa nama hukum tajwid dulu. Idgham ma'al gunna. Kalau puan-puan tak berapa ingat ataupun ustaz memang saya tak ingat apa-apa ustaz, maka puan-puan rujuklah nombor dekat situ. Bukankah dekat situ dibubuh nombor 5? Setiap nombor 5 kalau puan-puan ada talian hayat yang sekeping tu, dalam Quran ni kan ada talian hayat tu kan. Puan-puan maka dijawab dengan idgham ma'al gunna. Maka apakah gelaran pada tanwin itu? Tanwin idgham atau juga tanwin ghannah. Terima kasih. Betul lah jawapan tuan-tuan. Alhamdulillah. Sambung. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Wa akhawatukum. Sambung. Wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Wa banatul akhi wa banatul ukht. Dengar Ustaz baca hujung. Wa banatul ukht. Huruf apa yang tak akhir? Huruf ta. Nak sebut ta guna hujung lidah. Jadi hujung lidah tu kena gigi kacip kat depan kita. Tapi jangan keluar lah. Hujung lidah kena kat gigi belakang, gigi kacip atas saja. Jadi puan-puan tapi mesti ada bunyi macam tu. Dekat hujung. Sekali cuba kita ulang. Wa banatul ukht. Adalah sikit. Tapi jangan sampai melantun. Jangan. Wa banatul ukht. Ada bunyi tuk pula kat hujung puan-puan. Jangan ya. Manalah tahu di rumah anak cucu baca gitu, maka kita tegurlah salah bacaannya. Okey puan-puan, ayat tadi ada tanwin tak? Tak ada langsung. Maka tak ada kena mengenalah dengan gelaran yang Ustaz ajar. Sambung. Wa ummahatukum allati arba'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Wa akhawatukum minar radha'ah. Hati-hati ya pada kalimah tengah-tengah tadi Allah.
Wa ummahatukumul lati. Ti tu paling kurang 4-5 harakat. Jangan buat 2. Sebab dekat situ mat jaiz mufasil. Puan-puan dah belajar dulu mat dengan ustaz ya. Okey. Baik, kita sudah berhenti minar radha'ah. Setakat ni ada tak tanwin? Tak ada juga. Okey, tak apa, kita ulang balik. Wa akhawatukum. Wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum. Pun tak ada tanwin. Teruskan. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Siapa yang cukup, alhamdulillah nafasnya. Siapa yang tak cukup macam mana ustaz? Kami nak berhenti kat mana dulu? Dengar molek-molek. Siapa yang tak cukup nafas, boleh berhenti terlebih dahulu pada kalimah fi hujurikum. Berhenti kat situ dulu. Lepas tu ghostan balik. Fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Begitulah caranya. Sekiranya tak cukup nafas. Tapi saya nak ingatkan ni, puan-puan, ni tak ada kena-mengena dengan tanwin. Apakah hukum yang puan-puan duk baca tadi di hujung ayat tadi? Bihin, apa nama hukumnya? Wajibul ghannah. Mana ada hukum lain puan-puan, melainkan wajibul ghannah. Allahu Akbar. Jadi kat sini puan-puan jangan buang wajibul ghannah tau. Mentang-mentang lah ustaz saya tak cukup nafas, maka saya baca dakhaltu bihin. Salah. Dakhaltu bihin. Sebut. Bihin. Hin tu kena dengung 2 harakat je. Sebab hukumnya wajibul ghannah. Okey, sambung. Nampaknya tak ada pula tanwin. Teruskan. Fa in lam takunu dakhaltu bihinna fala junaha alaikum. Dakhaltu bihinna fala junaha alaikum. Pun tak ada tanwin. Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Ada ke tanwin? Tak ada. Teruskan. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Inna Allah kana ghafurar rahima. Baru ada tanwin. Tengok di situ tanwin tu jumpa dengan apa? Ra. Maka dalam hati jawab hukum apa bacaannya? Idgham ma'al ghunnah. Jawab dalam hati. Tapi kalau ustaz tanya apakah gelaran tanda bacaan pada tanwin itu? Tanwin idgham sahaja. Sebab apa dekat whiteboard? Idgham ma'al ghunnah saya letakkan dekat nombor 1 di bawah tanwin idgham. Tak ada perkataan idgham bila ghunnah dekat bawah. Betul tak? Tak ada lagi kan? Maka kata ulama, setiap idgham bila ghunnah yang begini gelarannya hanya 1. Namanya tanwin idgham. Sebut mu'taman. Jadi puan-puan berhati-hatilah bila jawab periksa nanti ya, insya-Allah. Okey, sambung. Habis tadi juzuk yang keempat, kita masuk juzuk yang kelima.
Oleh kerana surah yang sama, maka tak perlu baca bismillah balik dah. Teruskan aja. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Illa ma malakat aymanukum. Ada ke tanwin? Tak ada. Kitaballahi alaikum. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum. وراء ذلكم أن تبتغوا Ada lagi tanwin? Tak ada. Sambung. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. Cuba betulkan sikit hak pedas. Musafihin. Hak pedas ni letaknya tengah kerongkong. Jadi bila sebut hin tu, musafihin. Tekan suara kamu di tengah kerongkong, kata ulama dalam kitab-kitab tajwid ya. Okey, sambung. Ada ke tanwin lagi? Tak ada, sambung lagi. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Berhenti. Tak ada tanwinnya. Kalau ada pun di hujung sekali tak diguna pakai. Ya. Sebab apa? Huruf ta itu bila wakaf dia jadi mati. Maka dia tak jadi tanwin lagi dah. Sambung. Wala junaha alaikum fima taradaitu bihi min ba'dil fariidah. Inna Allah kana aliman hakima. Alhamdulillah, jumpa satu tanwin kat tadi. Aliman hakima. Sebelum nak jawab tanwin apa, cuba khabar kat ustaz. Tanwin jumpa ha apa hukum? Izhar halqi. Kalau tak tahu hukum, puan-puan tak ada siapa bantu kita di rumah kan? Puan-puan tengok nombor. Nampak tak di bubuh nombor 1? Setiap nombor 1 namanya izhar halqi. Maka bila sebut, dengar je izhar halqi, apa gelaran tanwinnya? Tu dah ada dekat whiteboard. Tanwin izhar. Pandai jawab. Wa man lam yastati' minkum qawlan. Sekali lagi ya. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Ada satu tanwin, cuba sebut pada kalimah qaulan ay yankiha. Nampak tak? Tanwin jumpa dengan alif. Apakah hukum bacaannya terlebih dahulu? Izhar halqi. Maka automatik tanwinnya tanwin apa? Tanwin izhar. Sambung.
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات Sambung sebelah. Wallahu a'lamu biimanikum. Ba'dukum min ba'd. Ingat lagi tak apa tanda bacaan pada min ba'd? Dah lupa dah. Huruf mim kecil menegak. Baru saat tadi Ustaz ulang kaji mula-mula kelas kita kan. Mim kecil menegak itu saja ke jawapannya? Dalam bracket ikhlas pandai. Baru jelas jawapan kita. Sebab apa? Mim kecil ni ada dua jenis. Satu menegak, satu berbaring. Jadi yang menegak tu milik ikhlas, yang berbaring milik wakaf tam atau lazim. Tak menjawab milik siapa. Allahu Akbar. Tak apalah, kita sambung sebelum teruskan jawapannya. Fankihuhunna biizni ahlihin. Sambung. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Ada lagi tak tanwin? Tak ada. Okay, teruskan bacaan. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Akhdan. Baik, dalam ayat yang sebentar tadi kita baca, saya jumpa ada dua tanwin. Betul tak? Okey, yang pertama kat mana? Muhsanatin ghaira. Sebut. Bukankah tanwin tu jumpa dengan ghin? Apa nama hukum dulu? Izhar halki. Secara automatik gelaran tanwinnya? Tanwin izhar. Pandai. Lagi satu? Musafihatin wala. Tanwin jumpa dengan waw. Apakah nama hukum tajwid terlebih dahulu? Idgham ma'al ghunnah. Gelaran tanwinnya? Tanwin idgham atau ghunnah pun boleh. Alhamdulillah. Ustaz, kalau saya jawab salah satu je boleh ke Ustaz tanwin idgham? Boleh, tak ada masalah. Ya, kalau dapat jawab dua-dua itu lagi baik. Sambung. Fa idza أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Tak ada pula tanwin dia. Sambung lagi. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Wa an tasbiru khairun lakum. Khairun lakum. Bukankah di situ ada tanwin? Jumpa dengan lam. Apa nama hukum tajwid terlebih dahulu? Idgham bila gunah. Tengok whiteboard. Idgham bila gunah hanya boleh diberi gelaran tanwin idgham sahaja. Tu hak nombor satu tu Ustaz tulis kan. Tanwin idgham sahaja. Pandai.
Wallahu ghafurur rahim. Sama jugalah ghafurur rahim, tanwinnya jumpa dengan ra. Sama juga tadi idgham bila gunnah, maka automatik tanwinnya tanwin apa? Tanwin idgham. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ada lagi tanwin dekat situ, alimun hakim. Tanwin tu jumpa dengan ha. Apa nama hukum terlebih dahulu? Izhar apa? Halqi. Maka automatik gelaran tanwinnya? Ui, pandai, alhamdulillah. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Ada satu lagi tanwin, mailan azima. Terus jawab, apa gelaran tanwinnya? Tanwin izhar. Sebab hukum di sebaliknya adalah izhar halqi. Jadi puan-puan, tapi Ustaz nak ingatkan, jangan jawab begini. Dulu pernah ada pelajar jawab, tanwin izhar halqi. Panjangnya nama. Ustaz nak nama pendek aja gelaran. Tanwin izhar saja ya puan-puan ya. Tak perlu jawab tanwin izhar halqi. Ustaz kalau saya jawab gitu macam mana? Ada markah tak? Kemungkinan markahnya ditolak. Mungkin Ustaz bagi setengah je kat situ ya. Sebab apa? Tidak menepati kehendak jawapan saya. Sambung. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Ada lagi tanwin? Tak ada. Kalau ada pun dha'ifah tu tanwinnya tak diguna pakai. Sebab apa? Bila diwakafkan, baris dua sudah jadi baris satu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Ada yang kurang harakat. La ta'kulu amwalakum. Ingat, la ta'kulu tu kalau ada tanda pemanjang, puan-puan jangan kurang daripada dua harakat. Mana lebih pada dua lah, mana 4 ataupun 5 harakat ya. Okey, sambung. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Illa an
تكون تجارة عن تراض منكم. Ada berapa tanwin? Ada dua. Okay. Yang pertama, tijaratan an. Apakah gelaran tanwinnya? Tanwin izhar, mu'tamad. Yang kedua, taradhim minkum. Gelarannya? Tanwin idgham atau ghunnah. Rasa-rasa macam nak soal seorang-seorang aja Papa, tapi tak apalah. Papa suka jawab ramai-ramai. Apa tu pun jawab soalan ustaz ramai-ramai kan, tak apa. Nanti kalau ustaz tanya seorang-seorang kan minggu depan tak datang pula kalau ustaz ya. Jadi tak apa Papa, kita jawab ramai-ramai ya. Kalau betul-betul ramai-ramai, kalau salah semua. Jadi puan-puan sama-sama kita ambil pengajaran. Okey, sambung sikit lagi. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sadaqallahul azim. Puan-puan, tidak ada perasaan ataupun tidak ada perkataan yang menggambarkan seronoknya kalau kita baca Quran, kita tahu apa yang kita baca. Jadi terima kasih atas keperhatian tuan-tuan datang hari ini. Mudah-mudahan tak banyak ilmu saya ngajar sikit aja. Tapi yang sikit ni lah penting dalam pembacaan kita supaya kita jadi umat Rasulullah yang faham apakah hukum tajwid yang terdapat dalam Quran yang kita baca. Dan akhirnya nanti kita semua dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi ya minggu depan di hari dia waktu yang sama. Dan jangan lupa sebelum balik tolong dapatkan nota ini di belakang. Dan minggu depan bawa nota ni ya untuk kita baca semua contoh-contoh yang terdapat bacaan nun aiwat yang ada dalam Quran kita. Baik, terima kasih banyak-banyak. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni tak ada latihan apa-apa.